Halo, selamat kembali dengan Cikgu Tiong. Hari ini kita akan belajar ungkapan algebra bagi pemvektoran. Jom kita mulai. Mana satu kaedah yang perlu saya gunakan untuk menyelesaikan soalan pemvektoran ini? Empat kaedah yang belajar kuasai bagi tajuk pemvektoran. Kaedah vektor sepunya terbesar. Kaedah menggunakan beza antara dua sebutan kuasa dua sempurna. Menggunakan pentarapan silang. Menggunakan vektor sepunya dalam empat sebutan algebra. Setiap kaedah mempunyai langkah pengiraan yang berbeza, menyebabkan anak murid susah menguasai. Hari ini kita akan belajar satu kaedah saja untuk menyelesaikan semua soalan pemvektoran. Ya ke, Cikgu? Ya, jom kita mula. Soalan pemvektoran terdiri daripada dua jenis, yaitu jenis yang ada vektor sepunya dan sebaliknya. Soalan pemvektoran yang ada vektor sepunya, kita akan susunkan nombor secara melintang. Sebaliknya, secara berpenjuru. Vektorkan setiap ungkapan berikut. A. 12M tolak 18M kuasa 2. Soalan ini mempunyai dua sebutan, yaitu sebutan 12M dengan negatif 18M kuasa 2. Kedua-dua sebutan ini mempunyai vektor sepunya. Mari kita susunkan kedua-dua nombor itu ke dalam petak yang disediakan dekat bawah. Ya, kita perlu sediakan secara melintang. Mari kita susunkan dua sebutan ini secara melintang. Sebutan yang pertama 12M. Sebutan yang kedua negatif 18M kuasa 2. Hasil bahaginya bagi kedua-dua sebutan ini, kita perlu bahagikan dia. Maka 3M kali dengan 4 akan datangkan hasil 12M. 3M kali dengan negatif 6M, hasilnya ialah negatif 18M kuasa 2. Vektor bagi ungkapan algebra ini ialah 3M 4 tolak 6M. Soalan B. Soalan B, Y kuasa 2 tolak 81. Soalan ini kita perhatikan, dia tidak mempunyai vektor sepunya. Sebaliknya, dia mempunyai kuasa 2 bagi setiap sebutan dia. Kita perlu susunkan nombor ini secara berpenjuru. Kita mula dengan Y kuasa 2.
Seterusnya, 9 kuasa 2 negatif 81. Y tatan dari Y tara Y. Negatif tatan dari positif tara negatif. Jadi 9 kali 9, 81. Pemvektorannya ialah Y tolak 9 kali dengan Y tambah 9. Kita teruskan kepada soalan C. Soalan C. 4AB tolak 8A kuasa 2B. Kita perhatikan kedua-dua sebutan ini mempunyai vektor sepunya. Soalan ini adalah case soalan vektor sepunya. Kita susunkan nombor dia secara melintang. Empat AB tolak 8A kuasa 2B. Vektor sepunya terbesar bagi soalan ini ialah 4AB. Hasil bahagi 4AB dengan 4AB ialah 1. Hasil bahagi negatif 8A kuasa 2B ialah negatif 2A. Sebagai jawapannya, 4AB kali dengan 1 tolak 2A. Kita teruskan kepada soalan D. X kuasa 2 tolak 16Y kuasa 2. Soalan ini sangat jelas. Dia tak ada vektor sepunya bagi kedua-dua sebutan ini. Sebaliknya, mempunyai kuasa 2. Kita akan susunkan nombor secara berpenjuru. X kuasa 2 tatan dari S kali X. Negatif tatan dari positif negatif. 16, 4 kali 4. Y kuasa 2 tatan dari Y tara Y. Sebagai jawapannya, X tambah 4Y kali dengan X tolak 4Y. Soalan I. Soalan I ini bukan soalan jenis vektor sepunya. Kita akan susunkan dia secara berpenjuru. Sebutan yang kedua, negatif 1. Kita isikan hasil tara S tolak 3 dengan S tolak 3 mendatangkan S tolak 3 kuasa 2. Negatif, negatif positif, 1 kali 1. Jadi vektornya ialah X tolak 3 tolak dengan 1. Dan X tolak 3 tambah 1. Kita selesaikan, permudahkan. X tolak 3 tolak 1. Kurungan yang kedua, X tolak 3 tambah 1. Coba ringkaskan. X tolak 4, X tolak 2. Kita teruskan kepada soalan F. Soalan F
kan vektor sepunya. Kita perlu susunkan dia ikut perpenjuru. X kuasa 2 4x dan akhir sekali positif 3. X kali X kuasa 2. Apakah vektor bagi positif 3? Positif 3 datang dari positif 3 kali dengan positif 1. Mari kita semak. 3 kali X, 3X, 1 kali X, 4X, mendatangkan hasil tambahnya 4X. Vektor bagi ungkapan algebra ini ialah X tambah 3, S tambah 1. Kita tengok contoh seterusnya, G. Sangat jelas, ini bukan jenis vektor sepunya. Kita susunkan dia secara berpenjuru. Vektor bagi X kuasa 2 ialah X kali X. Vektor bagi negatif 15 kita tahu dia ada negatif positif, tapi apakah nilainya? Kita perlu semak. Negatif 15 datang dari negatif 3 darab dengan positif 5, supaya hasilnya nanti akan menjadi positif 2. Mari kita isikan negatif 3 dan positif 5. Hasil darab negatif 3 dan X mendatangkan negatif 3X. Positif 5X. Hasil tambahnya menjadi 2X. Vektor bagi soalan ini ialah X tolak 3, X tambah 5. Kita teruskan kepada soalan hash. Soalan hash, adakah dia mempunyai vektor sepunya? Tidak. Kita perlu susunkan dia ikut berpenjuru. Ya, betul. Kita sambung. Vektor bagi X ialah X kali X. Apakah vektor yang sesuai bagi 8? Coba kita perhatikan. 8 dia boleh datang dari hasil 8 kali 1 ataupun 2 kali 4. Mana satu sesuai supaya nanti hasil tambahnya jadi 6? Ya, 2 kali 4 lebih sesuai. Jadi, kedua-dua positif. Kita isikan 4 datang dari vektor 2 dan 4. Mari kita semak. Hasil darab X dengan 4, 4X. Hasil darab 2 dengan X ialah 2X. Hasil tambahnya ialah positif 6X. Jawapan pemvektorannya ialah X tambah 4 dan X tambah 2. Soalan I. Soalan I, kita perhatikan ini adalah soalan jenis yang 4 sebutan. Jadi 4 sebutan artinya kita perlu susunkan semua keempat-empat petak ini. Ini adalah case vektor sepunya. Jadi kita susunkan dua nombor yang pertama mempunyai vektor sepunya, yaitu 6CD dan negatif 2CE. CD dengan negatif 2CE, kita selesaikan vektor dia. Ia mempunyai vektor sepunya 2 dan C.
2C kali dengan 3D, 6CD. 2C kali dengan negatif E, negatif 2CE. Kita teruskan kepada sebutan ketiga dan sebutan keempat. Sebutan ketiga dan sebutan keempat, kita perhatikan ia juga mempunyai vektor sembunyi B. Kita susunkan dia secara melintang. 3D negatif E. Jadi 3BD kita perlu susun dekat petak sini. Apa yang kurang dekat sini? Kurang dekat sini ialah negatif B. Jadi vektornya ialah negatif B. Negatif B kali dengan negatif E ialah positif BE. Vektor bagi ungkapan algebra ini ialah 3D tolak E dan 2C tolak B. Kita teruskan kepada soalan J. 2px tambah 6qy tolak 4py tolak 3qx. Soalan ini mempunyai 4 sebutan. Kita perlu tentukan vektor sembunyi. Pasangan vektor sembunyi yang pertama ialah 2px dan negatif 4py. Kita susunkan 2px tolak 4py. Kedua-dua ini mempunyai vektor sembunyi 2p. 2p kali x 2px, 2p kali negatif 2y negatif 4py. Sekarang kita tengok dua sebutan lagi, yaitu 6qy dan negatif 3x. Kita susunkan dia secara melintang. Untuk petak yang pertama mempunyai vektor x. Petak yang kedua mempunyai negatif 2y sebagai vektornya. Maka positif qy sesuai kita isi dekat petak yang kedua. Manakala negatif 3qx kita perlu susun dekat petak yang pertama. Apakah vektor sembunyi bagi kedua-dua sebutan ini? Vektor sembunyinya ialah negatif 3q. Negatif 3q kali dengan negatif 2y akan mendatangkan hasil negatif-negatif positif. Positif 6qy. Vektorkan. Vektorkan bagi 2x kuasa 2 tolak 4sy tambah 6wx. Soalan ini adalah soalan yang mempunyai vektor sembunyi terbesar. Maka kita perlu susunkan nombor dia secara melintang. Mula dengan 2x kuasa 2, ikuti dengan negatif 4xy, positif 6wx. Apakah vektor sembunyinya? Vektor sembunyi terbesar bagi ketiga-tiga sebutan ini ialah 2x.
Hasil bahagi positif 3W. Vektor bagi ungkapan algebra ini ialah 2x X tolak 2Y tambah 3W dalam kurungan. Soalan L. Soalan L ini perhatikan bukan kes vektor sepunya. Kita susunkan nombor ikut berpenjuru. K kali K, K kuasa 2. 16 datang dari 8 kali 2, 4 kali 4. Supaya dia boleh jadikan negatif 8, maka kita pilih negatif 4 kali dengan negatif 4. Barulah dia boleh jadikan negatif 8K. Kedua-duanya negatif. Mari kita semak. Hasil taraknya negatif 4K dan negatif 4K. Hasil tambahnya negatif 8K. Vektornya K tolak 4, K tolak 4, iaitu K tolak 4 kuasa 2. Soalan O, 9xy tolak 3x ini adalah vektor sepunya. Kita sambung. Vektor bagi 9xy ialah 3x kali dengan 3y. 3 kali negatif z, negatif 3sz. py tolak negatif 4pz. Kita susunkan dia secara melintang juga. Jadi yang sesuai untuk isikan negatif 12py dekat petak yang pertama, manakala negatif 4pz petak yang kedua. Vektornya ialah 4p. Vektor sepunyanya ialah 4p. Vektor bagi ungkapan algebra ini ialah 3y tolak z, 3x tambah 4p. Soalan P mempunyai vektor sepunya. Vektor sepunyanya ialah 3a. Sekarang kita tengok BC dan negatif 3CD. Sekarang macam mana kita nak susunkan sebutan yang tertinggal ini? BC kita akan susun dekat petak yang pertama. Negatif 3CD kita akan susunkan dia dekat petak yang kedua. Maka
Vektor sempurna bagi kedua-dua sebutan ini ialah C.